Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Kerja Raya untuk memberikan jawapan kepada perbahasan 45 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terlebih dahulu izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 33 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan titah diraja yang menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya semasa minggu perbahasan yang lalu. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan bagi setiap persoalan dan cadangan-cadangan ahli yang berhormat tersebut. Saya akan menjawab berdasarkan tajuk-tajuk berikut. Pertamanya, Lebuh Raya Pen Borneo. Keduanya, Trans Borneo dan Sarawak Sabah Link Road ataupun SSLR. Ketiga, Central Spine Road ataupun CSR. Keempat, projek Lebuh Raya Pantai Timur 3 ataupun LPT 3. Seterusnya ialah berhubungkan Lebuh Raya Betul dan penyelenggaraan Jalan Persekutuan. Dan akhirnya ada juga yang memohon dan menyentuh projek-projek yang spesifik. Datuk Yang Di-Pertua, untuk Lebuh Raya Pen Borneo. Pertama sekali saya akan menjawab isu berkaitan Lebuh Raya Pen Borneo yang dibangkitkan Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Igan, Yang Berhormat Kimanis, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Selangau, Yang Berhormat Lanang dan juga Yang Berhormat Kalabakan. Sebagaimana ahli-ahli berhormat sedia maklum, kerajaan hari ini akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Pada awalnya, penamatan rakan pelaksana projek ataupun PDP dijangka akan memberi penjimatan pada kerajaan, khususnya tiada keperluan pembayaran yuran PDP. Walau bagaimanapun, perubahan model pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira perkara-perkara berikut yang sedang ditangani oleh kerajaan. Antara lain, kesan ke atas pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan yang terlibat dan keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Berkaitan itu, dengan izin mitigation plan dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksanakan bagi menambah baik kaedah pelaksanaan yang telah diputuskan sebelum ini. Bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan projek Lebuh Raya Pen Borneo sebagai pemangkin pembangunan sektor sosio-ekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut. Untuk makluman ahli yang berhormat, status kemajuan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sehingga Jun 2020 adalah 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan. Manakala 3 pakej kerja baharu dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna yang telah ditamatkan kontrak kini sedang ditender dan dijangka akan dimuktamadkan pada tahun ini. Ini menjadikan keseluruhan 15 pakej kerja committed akan diteruskan pelaksanaannya pada rancangan Malaysia yang ke-11 dengan kos dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Pelaksanaan baki 20 pakej kerja fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah pula adalah tertakluk kepada kemampuan kewangan semasa kerajaan untuk rancangan Malaysia yang ke-12. Bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak fasa 1 pula, sehingga 31 Julai 2020, 2 daripada 11 pakej kerja Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, iaitu pakej 1 dari Teluk Melanur ke Sematan yang dibuka pada Januari 2019 dan pakej Kick-Off Project ataupun singkatannya KOP dari Persimpangan Nyabau ke Bakun sepanjang 43 km yang disiapkan pada Disember 2019. Manakala status kemajuan pembinaan sehingga Jun 2020 bagi pakej kerja yang lain yang kini sedang giat dilaksanakan dengan kemajuan keseluruhan sebanyak 52%. Untuk makluman ahli berhormat Lanang dan ahli berhormat Bintulu, Kementerian Kerja Raya mengambil maklum
dan amat prihatin terutamanya yang melibatkan aspek keselamatan. Bagi mengelakkan insiden kemalangan berlaku lagi, pihak KKR melalui Pegawai Penguasa Jabatan Kerja Raya Sarawak dan juga Sabah sentiasa meneliti dan berbincang dari masa ke semasa bagi melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan aspek keselamatan di sepanjang jajaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak yang sedang dibina. Untuk makluman Ahli Muhammad Bintulu, KKR telah mengadakan sesi pemeriksaan baru-baru ini dan mengenal langkah-langkah penambahbaikan khususnya dari aspek pelan pengurusan trafik atau dengan izin Traffic Management Plan atau singkatannya TMP dan audit keselamatan jalan ataupun Road Safety Audit, ringkasannya RSA. Berkaitan itu, JKR Sarawak selaku pegawai penguasa akan menggiatkan lagi pemantauan berterusan bagi memastikan pelaksanaan projek mengikut spesifikasi, kualiti dan selamat digunakan oleh pengguna jalan raya di sepanjang jajaran projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Bagi cadangan Ahli Muhammad Bintulu untuk menaik taraf keseluruhan jalan di persimpangan Bintulu ke Samalaju kepada 2 lorong 2 hala ataupun dual carriageway, Kementerian akan berbincang dan memanjangkan cadangan tersebut ke unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri ataupun JPM untuk kelulusan bagi rancangan Malaysia yang ke-12. Berhubung kait dengan Trans Borneo dan Sarawak Sabah Link Road, untuk makluman Ahli Muhammad Selangau dan Kalabakan, kerajaan akan tetap meneruskan projek Sarawak Sabah Link Road ataupun SSLR yang dilaksanakan secara berfasa, iaitu fasa 1 dari Lawas ke Kampung Pak Berunut dan fasa 2 dari Kampung Pak Berunut ke Long Lama. Setakat kini, surat niat telah dikeluarkan kepada kontraktor pada 7 Julai 2020. Manakala surat setuju terima dijangka akan dikeluarkan apabila kontraktor memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen tender. Bagi projek Lebuh Raya Trans Borneo pula, projek tersebut akan tetap diteruskan, namun keutamaan akan diberikan kepada penyiapan projek Lebuh Raya Pen Borneo dan juga projek SSLR terlebih dahulu. Datuk Yang di-Pertua, saya balik pada Central Spine Road. Seterusnya, Tuan Speaker, boleh Menteri. Kimanis, boleh. Silakan. Okay, terima kasih Berhormat Menteri. Saya dalam ucapan itu ada menyentuh soal keselamatan, tahap keselamatan yang disediakan oleh pihak kontraktor dan juga JKR Negeri Sabah di sepanjang jajaran Pen Borneo yang sedang dibina di Sabah. Cuma apa yang saya ingin minta penjelasan, adakah usaha telah dilaksanakan, dibuat oleh KKR untuk melantik syarikat-syarikat maintenance, penyelenggaraan jalan. Kerana di negeri Sabah ini, JKR Negeri sudah melantik beberapa konsesi penyelenggaraan jalan raya di Sabah. Adakah ianya termasuk juga Pen Borneo ini? Dan jika tidak, adakah kerajaan pusat ingin bercadang untuk melantik konsesi baru bagi penyelenggaraan Pen Borneo di Sabah? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Berhormat Kimanis. Projek Pen Borneo adalah satu projek yang sedang dalam pembinaan. Dan cabarannya ialah pembinaan ini dijalankan dalam keadaan orang kata live traffic dengan izin. Maknanya kenderaan masih lalu lalang di jalan tersebut. Dan sudah pasti kita tidak akan melantik kontraktor untuk membuat penyelenggaraan jalan disebabkan tanggungjawab itu adalah di bawah tanggungjawab kontraktor yang sedia ada sebab pembinaan itu masih berjalan. Sehinggalah projek itu siap, barulah penyelenggaraan itu nanti setelah habis tempoh dikatakan defect liability period, biasanya dalam tempoh 24 bulan dah diserahkan pada JKR, barulah ianya akan diselenggarakan oleh JKR. Dan ini akan ditentukan sama ada akan diserahkan kepada syarikat konsesi ataupun akan dilantik apa-apa kaedah yang diputuskan oleh kerajaan pada waktu bila projek ini dah siap. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah
timbul permasalahan dari segi aduan lebih banyak sekarang ini, dari segi kualiti jalan yang sedang dalam pembinaan. Bila jalan sedang dalam pembinaan, banyak jalan-jalan yang berlubang tapi lambat di-maintain. Itu salah satu cabaran. Ini timbul pada saya berikutan bila berlaku penamatan PDP, Project Delivery Partner, oleh kerajaan terdahulu di bawah Pakatan Harapan, maka diserahkan kepada JKR Sabah dan JKR Sarawak untuk mengendali ataupun memantau serta melaksanakan projek tersebut. Jadi sudah pasti timbul apa yang dikatakan transition period yang menyebabkan pemantauan projek ini mungkin akan timbul sedikit permasalahan. Sebab PDP dulu ada tim yang khusus memantau dan memastikan pelaksanaan, penyelenggaraan dan sudut keselamatan akan dapat dilihat. Contohnya untuk PDP Sarawak, mereka wujudkan Facebook khusus untuk orang boleh mengadu, memberi feedback dan sebagainya. Tapi JKR Sarawak dan Sabah mungkin belum mampu membuat perkara tersebut sebabkan kurangnya kaki tangan yang boleh dikhususkan kepada perkara-perkara sedemikian. Ini yang menyebabkan berlaku sedikit apa dikatakan kekurangan sekarang ini yang akan kita tangani, di mana saya sudah pun mengarahkan JKR Sabah dan Sarawak untuk membuat audit, dan hasil laporan audit itu kita akan membuat pemantauan dan penambahbaikan. Bagaimana kaedah untuk kita tambah baik perkara ini? Ya, Pak Menteri, saya ingat untuk membuat penyelenggaraan ini bukan kerjaan mudah. Saya ingat, saya mungkin boleh mencadangkan kepada kementerian, kalau boleh kita buat persiapan awal daripada sekarang ini, sementara menunggu jalan-jalan itu siap. Kerana kerisauan kami di Sabah ialah soal kualiti penyelenggaraan itu, ya Pak Menteri. Lantikan konsesi yang dilantik oleh Kerajaan Negeri pada hari ini tidak mencapai suatu tahap yang memuaskan hati. Jadi yang maknanya lebuh raya Penbunuh ini cukup besar impaknya kepada rakyat. Jadi saya minta mungkin Kementerian JKR Pusat dapat memastikan setiap konsesi yang dilantik itu mesti yang berkualiti, yang berkompeten. Itu saja. Terima kasih. Saya akan ambil maklum pandangan Yang Berhormat Kimanis dan akan memastikan bahawa perkara ini akan bukan saja dibawa di peringkat kementerian tapi juga di peringkat EPU dan juga akan dimaklumkan pada Kerajaan Negeri. Datuk Yang Di-Pertua, untuk Central Spine Road. Seterusnya saya beralih kepada projek Central Spine Road seperti yang telah dibangkitkan oleh Berhormat Machang, Yang Berhormat Pekan dan juga Yang Berhormat Kuala Krai. Untuk maklumat ahli-ahli berhormat, projek lebuh raya Central Spine Road CSR yang maksudkan adalah bermula dari Kota Baru di Kelantan ke Simpang Pelangai di Pahang. Projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Krai sepanjang 71.4 km telah dimulakan secara berperingkat dalam rancangan Malaysia ke-10. Projek ini dibahagikan pada 3 pakej utama, iaitu pakej 1, Wakaf Cik Yeh ke Kadok sepanjang 10.8 km, pakej kedua Kadok ke Machang sepanjang 28.95 km dan pakej ketiga Machang ke Kuala Krai sepanjang 31.61 km. Selaras dengan keperluan trafik semasa, projek ini telah diluluskan dengan 6 kontrak pembinaan, iaitu pakej 1B Pasir Ho ke Kadok sepanjang 7 km telah siap pada Julai 2018. Pakej 2A Kadok ke Ketereh sepanjang 6.85 km telah siap pada Julai 2019. Pakej 2B Ketereh ke Kok Lanas sepanjang 6.2 km telah dimulakan pada November 2017 dan dijadualkan siap pada November 2021. Pakej 2C dan 3A Kok Lanas ke Bukit Tiu sepanjang 19.1 km telah diluluskan untuk pelaksanaan dalam rolling plan yang keempat tahun 2019 dan telah ditender pada Julai 2020. Pakej 3B Kampung Berangan Nap ke Keroh sepanjang 9.8 km telah diluluskan dalam rolling plan yang keempat tahun 2020 dan dijangka tender pada Disember 2020. Dan pakej 3C Keroh ke Kuala Krai sepanjang 8.6 km juga telah diluluskan dalam rolling plan keempat tahun 2020 dan dijangka tender pada Januari 2021. Datuk Yang Bertuah, seterusnya
projek CSR dari Kuala Krai, Kelantan ke Simpang Pelangai Pahang sepanjang 346.9 km telah pun dimulakan secara berperingkat dalam rancangan Malaysia yang ke-9 dan dibahagikan kepada 6 pakej utama. Pakej 1 Kuala Krai ke Jambatan Sungai Lakit Kelantan 47 km. Pakej 2 Jambatan Sungai Lakit ke Gua Musang Kelantan 59.6 km. Pakej 3 Gua Musang ke Kampung Rolong Kuala Lipis Pahang 93.8 km. Pakej 4 Kampung Rolong Kuala Lipis ke Raup Pahang 45 km. Pakej 5 Raup ke Bentong Pahang 54 km dan pakej 6 Bentong ke Simpang Pelangai Pahang 47.5 km. Projek CSR dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keutamaan pada aspek keselamatan, kesesakan lalu lintas dan kesinambungan jajaran. Sehingga kini jajaran sepanjang 224 km telah diluluskan untuk pelaksanaan, iaitu 165.1 km di negeri Pahang, yakni pakej 3, 4 dan 5, dan 58.9 km di negeri Kelantan, iaitu pakej 2 dan 3. Status projek CSR di negeri Kelantan yang telah diluluskan untuk pelaksanaan, iaitu melibatkan pakej 2 dan 3 adalah seperti berikut. Yang dalam pembinaan, Seksyen 3B dan 3C dari kilometer 180.5 ke Bulatan Gua Musang sepanjang 7 km baru saja dimulakan pembinaan pada Jun 2020 dan dijadualkan siap pada Jun 2023. Seksyen 3D daripada Bulatan Gua Musang ke Mentara sepanjang 10.5 km sedang dalam peringkat pembinaan dan dijadualkan siap pada Januari 2023. Berhormat Menteri. Menteri Jelebu. Yang Berhormat Menteri, tadi saya dengar penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang pakej CSR dari Bentong ke Simpang Pelangai. Dia terhenti di situ, Yang Berhormat Menteri. Ada apa pandangan Yang Berhormat Menteri ataupun apakah perancangan kementerian berkaitan dengan nak mengatasi kesesakan yang semakin hari semakin bertambah, Yang Berhormat Menteri? Kalau pakej itu sampai ke Simpang Pelangai, dia tidak menyelesaikan masalah. Kenapa tidak? Dia akan ada missing link lagi, Yang Berhormat Menteri. Daripada Simpang Pelangai, masuk ke Simpang Durian, Simpang Bertang sampai ke Muazzam. Pakej CSR itu dia terhenti di kawasan itu, Yang Berhormat Menteri. Kenapa tertinggal kawasan yang Jelebu dan juga Jempol, bahagian Negeri Sembilan ni, Yang Berhormat? Boleh minta penjelasan kementerian? Terima kasih. Terima kasih Jelebu. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu yang sentiasa memperjuangkan kawasan dia dan juga untuk Negeri Sembilan. Sebab mengapa Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan tertinggal? Dia dah jumpa saya juga tu. Memang kuat berjuang. Dan untuk makluman, insya-Allah kita akan bawa kepada EPU supaya rancangan Malaysia ke-12 nanti Negeri Sembilan pun tidak akan tertinggal. Jadi dari Simpang Pelangai itu bolehlah terus masuk ke Negeri Sembilan. Akhirnya adalah Central Spine ini sampai Negeri Sembilan dan juga Melaka, dan that will be the third route insya-Allah untuk di Tanah Semenanjung ini. Ini akan berterusan dalam perancangan kita, Datuk Yang di-Pertua. Dalam CSR juga yang dalam perancangan perolehan, iaitu Seksyen 2B daripada Paluh 2 ke Bukit Sejuk sepanjang 20 km telah diluluskan dalam rancangan Rolling Plan keempat tahun 2020 dan dijangka tender pada September 2020. Seksyen 2C dari Bukit Sejuk ke Gua Musang sepanjang 19.6 km yang juga telah diluluskan dalam Rolling Plan keempat tahun 2020 dan dijangka tender pada September 2020. Baki pakej yang masih belum dilaksanakan untuk projek CSR dirancang untuk dilaksanakan dalam Rolling Plan dan rancangan Malaysia yang seterusnya, tertakluk kepada kelulusan peruntukan dari agensi pusat. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Stew telah membangkitkan isu berkaitan projek Lebuh Raya Pantai Timur 3 ataupun singkatannya LPT 3. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Unit Perancangan Ekonomi melalui surat bertarikh 3 Julai 2019 telah meluluskan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 ataupun LPT 3 dengan kos kerja-kerja awalan keseluruhan berjumlah 35 juta ringgit. Kerja awalan telah bermula pada Ogos 2020 dan dijangka siap pada April 2022. Oleh yang demikian, hala tuju skop dan tarikh pelaksanaan bagi projek LPT 3 ini hanya dapat dimuktamadkan
setelah laporan kerja awalan bagi projek ini diperolehi. Datuk Mentua, untuk makluman Ahli Berhormat Kuala Krai, kerajaan telah meneliti dan mengambil kira secara mendalam pelbagai faktor serta implikasi yang mungkin akan timbul akibat dari cadangan penghapusan tol lebuh raya di negara ini, khususnya akibat dari faktor kewangan semasa yang dihadapi kerajaan. Sehubungan itu, hala tuju bagi lebuh raya betul di Malaysia sedang disemak semula dan memorandum Jemaah Menteri akan dibentangkan untuk mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Berkaitan isu kesakan, Ya. Sila Kuala Krai. Tolong Gombak. berhubung kait dengan Isu tadi berkaitan dengan LPT 3. ya, kesesakan berkaitan dengan kesinambungan kepada isu simpan pelangai tadi yang berakhir di situ dan akan masuk melalui tol atau berbentung Karak Highway kan. Jadi isunya ialah bila daripada LPT 3 kemudian daripada simpan pelangai daripada sebelah Kelantan dan sebagainya akan masuk ke satu lorong ataupun satu hala menuju ke Kuala Lumpur. Maka apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan kesesakan di Bentung, di Tol Gombak dan sebagainya ini yang memang amat menjedihkan dan membimbangkan. Terima kasih. Sila Menteri. Memang saya nak sampai ke situ dah jawapan tu tadi. Mungkin Yang Berhormat terlebih awal daripada saya ataupun dapat membaca apa yang berada dalam fikiran saya. Berkaitan isu kesesakan di Plaza Tol Gombak, berdasarkan reka bentuk, kapasiti Plaza Tol tersebut pada masa ini masih lagi boleh menampung kapasiti trafik sedia ada pada waktu puncak. Sebagai contoh, kapasiti puncak harian bagi Plaza Tol Gombak hala barat ke Kuala Lumpur adalah 126,000 berbanding kapasiti penuh adalah 158,000. Dan sepatutnya masih boleh menampung kapasiti trafik puncak tersebut. Dan untuk makluman, waktu festival ini saja, jumlah trafik yang lalu di situ ialah 180,000 ke 200,000. Maknanya hampir sekali ganda daripada jumlah trafik harian dan kemampuan kita hanya setakat 158,000. Sebab itulah berlakunya kesakan hanya pada waktu festival ataupun waktu perayaan. Hari-hari biasa sebenarnya masih mampu menampung. Tiada berlaku kesakan sangat di situ. Berdasarkan pemerhatian, disebabkan kesakan utama di Tol Gombak arah barat ke Kuala Lumpur adalah disebabkan limpahan trafik ataupun kita panggil backflow yang padat di lingkaran tengah 2 MRR2 menghala ke Gombak Batu Cave yang menyebabkan keadaan bottleneck dengan izin di Plaza Tol Gombak. Manakala trafik ke arah Ampang selepas Plaza Tol Gombak tidak lagi sesak berbanding dahulu setelah pelebaran jalan dilaksanakan oleh pihak JKR. Sehubungan itu, pelbagai tindakan segera sebagai penyelesaian jangka pendek telah dilakukan oleh pihak konsesi lebuh raya bagi mengurangkan isu kesakan yang berlaku di Plaza Tol. Selain itu, Kementerian sedang melaksanakan kajian keperluan jalan alternatif lebuh raya Gombak Betung bagi mendapatkan penyelesaian untuk mengurangkan masalah kesakan di laluan Kuala Lumpur Karak. Penilaian akan dilaksanakan untuk menentukan sama ada jajaran jalan baru atau menaik taraf jalan sedia ada diperlukan. Ini mengambil kira return of investment dengan izin kepada pelaksanaan cadang projek termasuk isu berkaitan impak alam sekitar dan juga impak sosial yang seterusnya mendatangkan manfaat kepada kerajaan dan juga rakyat. Datuk Mentua, Bapa Ahli Berhormat telah membangkitkan isu berkaitan penyelenggaraan jalan persekutuan iaitu Yang Berhormat Kuala Krai, Yang Berhormat Kemaman, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Hulu Rajang, Yang Berhormat Tangga Batu, Yang Berhormat Sirian dan juga Yang Berhormat Batu Gajah. Untuk maklumat Ahli Berhormat, penyelenggaraan jalan persekutuan dilakukan oleh KKR melalui syarikat konsesi yang telah dilantik. Pihak syarikat konsesi bertanggungjawab melaksanakan kerja penyelenggaraan rutin iaitu skop kerja penyelenggaraan pavement, penyelenggaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembentung, mencuci longkang serta pemeriksaan rutin. Syarikat konsesi juga bertanggungjawab melaksanakan kerja penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement
yang dilaksanakan secara arahan kerja ataupun AK berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Pihak syarikat turut dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kerja kecemasan dengan membuat tindakan segera jika kejadian berlaku adalah di luar jangka. Sebagai contoh, kerja membersihkan jalan setelah kejadian tanah runtuh, menyediakan pelan pengurusan trafik atau traffic management plan dan menyediakan laluan sementara bagi membolehkan jalan dilalui oleh kenderaan. KKR melalui JKR sentiasa komited dan memastikan tahap keadaan jalan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan selesa. Batu kawan nanti. Batu kawan, sila. Yang Berhormat Menteri, tadi Yang Berhormat Menteri sebut nama ahli-ahli parlimen dari kawasan-kawasan mereka yang membangkitkan isu penyelenggaraan jalan. Tetapi saya tak dengar kawasan Batu Kawan dipanggil walaupun saya ada bangkitkan. So just nak sekadar pastikan jawapan untuk Batu Kawan ada dalam senarai Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Batu kawan. Terima kasih. Menteri tengah cek. Yang Berhormat Menteri, Hulu Selangor. Dalam pembahasan saya juga ada bangkitkan isu Jalan Persekutuan, iaitu Jambatan Batang Kali yang terbengkalai. Jadi saya tak pasti sama ada tak jawapan akan diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Hulu Selangor. Saya akan sampai ke situ. Yang saya katakan tadi, saya dah pecahkan beberapa topik. Dan mungkin topik permintaan khusus, projek dan aduan, ada juga saya akan bagi secara bertulis nanti. Sebab kalau nak ambil spesifik, banyak yang sebab dengan masa 45 minit, saya tak akan dapat huraikan satu persatu permintaan yang begitu banyak. Tinggal 14 minit. Yang Berhormat Menteri, maaf, bukan isu yang khusus, tetapi saya pernah bangkitkan isu-isu ini masa Yang Berhormat Menteri dulu mantan Menteri Kerja Raya sehingga balik menjadi Menteri Kerja Raya semula. Jadi sebenarnya ini bukanlah isu khusus tetapi isu daripada rancangan Malaysia ke-9, Jalan FT 148, 149, 150 di kawasan Jalan Bukit Tambun, Parlimen Batu Kawan. Spesifik isunya Yang Berhormat? Penambahbaikan dan pelebaran jalan FT 148, 149, 150. Itu yang saya katakan tadi, itu adalah permintaan pada projek kan. Yang ni saya sekarang ni sedang berbincang berhubung kait dengan penyelenggaraan jalan. Dia penyelenggaraan daripada RMK 9 yang saya follow up, bukan permohonan baru Yang Berhormat Menteri, follow up daripada RMK 9, 10, 11 dan kali ini surat rasmi ditulis oleh JKR Pulau Pinang ke Putrajaya HQ pada bulan Januari, tapi sampai sekarang bulan 8 belum lagi mendapat jawapan sama ada diluluskan atau tidak. Dia isu lama. Okey, nanti saya semak lagi. Kalau surat tu bulan Januari tahun ni, saya kena semak dengan Yang Berhormat Selangor juga. Tapi dia bukan sekadar dari Januari Yang Berhormat Menteri. Ya, dia sebelum tu pun nanti saya dah cek. bangkitkan banyak kali dalam Dewan ni. Ya. Dari zaman Yang Berhormat Menteri dulu, Nanti Menteri saya juga. Okey, nanti Dari saya RMK semak ya. 9 lagi sampai RMK 12. Nanti saya semak. Sebab Yang Berhormat Menteri, ini adalah 2 projek dari RMK 9 yang diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Hanya 2 projek daripada Pulau Pinang. Nanti Baik, Batu saya akan kawan semak. Menteri akan semak. Ya? Baik, terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kuala Kerai yang telah membangkitkan isu berkaitan penyelenggaraan jalan persekutuan yang menghubungkan Gua Musang, Kuala Kerai dan Kota Baru melibatkan beberapa laluan FT 008 di sepanjang 205.11 km. Kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 4.21 juta setahun bagi penyelenggaraan rutin di laluan FT 008. Kementerian ini juga telah memperuntukkan sebanyak 31.4 juta bagi tahun 2018 hingga 2020 bagi kerja penjagaan berkala. Ahli Berhormat Kemaman, untuk makluman beliau, laluan dimaksudkan adalah FT 2686 Jalan Mak Langgam, FT 237 Jalan Cukai Air Putih, FT 124 Jalan Seri Bandi, FT 003 Jalan Kuala Terengganu Kuantan dan FT 14 Jalan Jerangau Jabor yang merupakan laluan bagi jalan persekutuan di kawasan Parlimen Kemaman. Jumlah panjang laluan tersebut adalah 333.226 km. Kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 6.85 juta setahun bagi penyelenggaraan rutin
dan peruntukan sebanyak 11.5 juta ringgit bagi tahun 2018 hingga 2020 bagi kerja penyelenggaraan berkala. Untuk maklumat Ahli Berhormat Pasir Mas, jumlah panjang jalan persekutuan di kawasan Parlimen Pasir Mas yang disenggara oleh syarikat konsesi adalah sepanjang 124.94 km. Berdasarkan pertanyaan Ahli Berhormat berkenaan kerosakan jalan dari Pasir Pekan, jalan dari Kutan, Tendung sehingga Bandar Pasir Mas. Laluan tersebut adalah di laluan FD 003 Jalan Kota Baru, Pasir Mas, Rantau Panjang di dalam jajahan Pasir Mas, Kelantan sepanjang 33.25 km. Kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 2.6 juta setahun bagi penjagaan rutin di jam persekutuan kawasan Pasir Mas. Kementerian ini juga telah memperuntukkan sebanyak 13.8 juta bagi tahun 2018 hingga 2020 bagi kerja-kerja penjagaan berkala. Manakala peruntukan bagi laluan FD 003, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 683,000 setahun bagi penyelenggaraan rutin dan sebanyak 8.5 juta bagi tahun 2018 hingga 2020 bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala. Berdasarkan laporan polis PDRM Malaysia ataupun POL 27, sebanyak 233 kemalangan maut dan parah telah direkodkan di Pasir Mas dari tahun 2017 hingga 2019. Kementerian ini melalui program memperelok lokasi kerap berlaku kemalangan ataupun black spot dengan izin yang dilaksanakan oleh JKR akan mengenal pasti dan merawat lokasi kemalangan di jalan-jalan tersebut. Berdasarkan rekod, sebanyak 6 lokasi telah dilaksanakan pembaikan di Pasir Mas pada tahun 2017 hingga 2019. Datuk Yang Pertua, Yang Berhormat Ulu Raja telah membangkitkan tentang isu menaik taraf jalan dari Simpang Bakun ke Empangan Bakun yang berlubang-lubang dan cadangan mewujudkan jalan pintas ke Pekan Sebau. Untuk makluman Ahli Berhormat, jumlah panjang jalan persekutuan di bahagian Bintulu yang disenggara oleh syarikat konsesi adalah sepanjang 194.46 km. Manakala jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun saja adalah sepanjang 128.46 km. Kementerian ini telah melaksanakan penjagaan rutin bagi jalan Simpang Bakun ke Empangan Bakun dengan anggaran peruntukan sebanyak 345.5 ribu sebulan. Manakala sebanyak 6.15 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement dari tahun 2017 hingga 2019 yang lalu. Sehubungan dengan itu, kementerian ini mengambil maklum berkenaan keperluan pelaksanaan kerja penjagaan di lokasi tersebut. Kementerian ini juga akan memberi pertimbangan yang sewajarnya bagi senarai penyelenggaraan di lokasi tersebut dalam kelulusan peruntukan di bawah program penyelenggaraan berkala yang akan datang. Walau bagaimanapun, kelulusan bagi kerja penyelenggaraan untuk lokasi seperti yang dicadangkan tertakluk kepada senarai keutamaan yang disediakan oleh pihak JKR Sarawak. Berdasarkan semekan kementerian ini, cadangan menaik taraf jalan dari Simpang Bakun ke Empangan Bakun tidak tersenarai di dalam senarai keutamaan Kerajaan Negeri Sarawak di bawah cadangan projek baru untuk Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia yang ke-12 yang telah dikemukakan pada Unit Perancang Ekonomi ataupun EPU Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini. Begitu juga dengan cadangan jalan pintas ke Pekan Sebau. Walau bagaimanapun, kementerian ini bersedia menerima cadangan ini dari pihak Kerajaan Negeri Sarawak untuk dipertimbangkan dan permohonan rolling plan yang akan datang sekiranya ia memenuhi keperluan teknikal untuk dinaik taraf kelak. Untuk makluman Ahli Berhormat Tangga Batu, jalan yang dimaksudkan adalah di laluan FT 005 dari Seksyen 232.50 hingga Seksyen 240, iaitu bermula dari bulatan Kelebang ke Simpang Tangga Batu. Jumlah peruntukan kerja penyelenggaraan jalan persekutuan Daerah Melaka Tengah bagi kerja-kerja di bawah program berkala pavement tahun 2020 adalah sebanyak 1.540 juta ringgit. Daripada jumlah ini, peruntukan diluluskan bagi pihak BP di laluan FT 005 Melaka Tengah adalah sebanyak 340 ribu ringgit bagi perihal kerja mill and pave dan lain-lain kerja berkaitan. Ahli Yang Berhormat juga Untuk makluman Ahli Berhormat juga, kelulusan pelaksanaan kerja adalah berdasarkan kepada laporan kerosakan yang dikemukakan oleh JKR Negeri dan daerah serta mengikut senarai keutamaan dengan menulukan kerja-kerja di kawasan yang lebih
kritikal, manakala kelulusan peruntukan adalah tertakluk kepada kelulusan oleh Kementerian Kewangan. Untuk makluman Ahli Berhormat Serian, jumlah panjang jalan persekutuan di bahagian Serian yang disenggara oleh syarikat konsesi adalah sepanjang 109.2 km. Manakala bagi jalan Serian Terbedu Indonesia Border ataupun road code jalan 21 adalah sepanjang 41.9 km. Menghubungkan ke Serian, ke Terbedu dan seterusnya ke Antikong, sempadan Indonesia. Kementerian ini telah melaksanakan penyanggaan rutin di bahagian Serian dengan peruntukan bernilai 3.5 juta setahun dan peruntukan bagi penyelenggaraan berkala pavement daripada tahun 2017 hingga 2020 adalah bernilai 11.25 juta. Pada tahun 2020, sejumlah 5 projek bernilai 3.9 juta ringgit telah diperuntukkan untuk kerja-kerja menurap semula jalan yang melibatkan jalan Serian. Cameron Highland. Cameron Highland, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Hanya ada 4 perkara walau bagaimana. Yang pertama ini adalah agak penting bila Menteri telah menyebut tentang penyelenggaraan. Untuk makluman Dewan, pada minggu lepas telah berlaku satu bencana kepala air di kawasan perkampungan orang asli dan jalan menghubungi telah rosak. Jadi ia perlu disenggelara disebabkan bencana. Di dalam kejadian tersebut, 2 jambatan telah putus, musnah terus. Jadi saya pohon pihak kementerian di bawah JKR memberi perhatian kepada itu. Sambil itu juga Menteri ada dua lagi soalan pun diberi jawapan. Yang pertama, soalan ini telah saya nyatakan dalam soalan dalam hujah saya masa menjunjung titah tuanku. Cameron Highland menghadapi masalah jam pada musim hujung minggu. Pohon dapat benda ini, projek ini untuk menyelesaikan perkara ini dipercepatkan. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Cameron Highland. Kebetulan sewaktu kami merasmikan salah satu pakej jalan di CSR yang amat berhormat Menteri Besar Pahang dan exco dan beberapa orang exco termasuklah ahli parlimen LIPI sekali berada di sana. Dan salah satu yang dibangkitkan, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Cameron Highland tadi, 2 jambatan terputus kawasan orang asli disebabkan banjir dan sebagainya. Kita sudah pun memberi komitmen JKR akan membantu dan kalau terlalu urgent yang tidak dapat ditangani, kita akan membawa angkatan tentera bersama untuk memastikan jambatan terputus akan dapat dilaksanakan secara Bailey Bridge secepat yang mungkin. Dan untuk begitu juga isu berhubung kait di Cameron Highland, kesesakan di tanah rata dan juga jalan pintas. Ini sudah juga dibincangkan bersama dengan Kerajaan Negeri Pahang dan kita akan kemukakan pada EPU. Ya. Terima kasih Menteri. Kementerian ini juga telah meluluskan kerja-kerja pembaikan cerun di lokasi tanah runtuh di Bukit Binong sepanjang kilometer 16-18 dengan peruntukan bernilai 5 juta. Kerja-kerja tersebut dijangka bermula pada bulan Ogos 2020 bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya di lokasi tersebut. Kementerian telah memperuntukkan RM350,000 bagi meningkatkan aspek keselamatan jalan melalui program Black Spot Treatment dengan izin yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Program ini akan melibatkan skop penggantian perabot jalan, guardrail dengan izin, pemasangan papan tanda keselamatan dan lampu jalan jenis solar street lighting di kawasan terpilih yang kritikal. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Berhormat Batu Gajah, masalah jalan gelap di sepanjang Jalan Besar Ipoh Lumut yang dimaksudkan adalah merujuk pada laluan persekutuan di FT 005 dari Seksyen 673.630 hingga Seksyen 708.893. Bagi tujuan penyelenggaraan lampu jalan di kawasan tersebut, peruntukan sebanyak RM134,707.07 telah disalurkan pada Jabatan Kerja Raya JKR Kinta. Disebabkan peruntukan yang amat terhad, keutamaan diberikan pada kerja pembaikan kerosakan kecil lampu jalan dan lampu isyarat yang kritikal saja. Semakan kementerian ini mendapati kawasan tersebut gelap adalah disebabkan tiada lampu jalan di sepanjang jalan tersebut. Bagi permohonan pemasangan lampu jalan baru, bancian lalu lintas perlu dibuat bagi penyediaan laporan waran analisis
ataupun analisis, dan kementerian ini akan mengarahkan pihak bahagian keselamatan jalan cawangan Jalan JKR meneliti perkara ini. Untuk maklumat ahli berhormat, bagi penyelesaian jangka panjang untuk mengatasi kejadian banjir kilat di Kampung Piandang, Batu Gajah, iaitu di laluan FT 073 Seksyen 45.20 Jalan Parit hingga Si Putih, daerah Kinta, Perak, kementerian ini akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Pengaliran dan Saliran ataupun JPS Negeri Perak untuk mengenal pasti punca berlakunya kejadian banjir kilat tersebut, serta menyemak kesesuaian saiz kelubung ataupun culvert sedia ada. Datuk Yang Di-Pertua, yang terakhir adalah projek-projek spesifik. Ramai ahli berhormat yang memohon sama ada untuk projek baru, permohonan naik taraf jalan dan juga menanya berhubung kait dengan status projek. Mereka ialah yang berhormat Pontian, yang berhormat Jerantut, yang berhormat Hulu Selangor, yang berhormat Igan, yang berhormat Tanjung Manis, yang berhormat Jelebu, yang berhormat Padang Serai, yang berhormat Selayang, Kuala Langat, Parit, Beruas, Keluang, Seri Gading, Balik Pulau, Kapar dan juga Sabak Bernam. Dan mungkin kalau ada tadi yang katakan terlepas nama mereka, kita akan ambil maklum dan kita akan respon, termasukkanlah yang berhormat Batu Kawan tadi. Sebenarnya dia juga dah ada membuat soalan bertulis berhubung kait apa yang dikatakan tadi. Terimalah jawapan bertulis kita juga nantilah. Jadi untuk itu, yang berhormat, semuanya saya akan jawab secara bertulis sebab ianya adalah isu spesifik. Dan dengan itu, saya sekali lagi mengucap terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian yang menyentuh berhubung kait dengan bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Segala teguran, cadangan, kita akan ambil perhatian yang serius, dan apa yang tak terjawab, ada masa sikit lagi yang Menteri sebelah utara langsung saya sentuh Menteri. Jangan lupa utara. Sebut tadi Padang Serai. Padang Serai. Padang Serai mana? Dah disebut dah. Terima kasih. Padang Serai mana? Jelebu cakaplah. Yang berhormat boleh dah habis ya? Dah habis dah. Dah habis dah Jelebu. Ada masa sikit yang berhormat. 3 minit lagi. Tu ada 3 minit lagi? Sila Jelebu. Terima kasih. Sedikit ringkas tanyakan kepada kita Menteri. Kita gunakan masa yang ada, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nak ucap terima kasih lah Yang Berhormat Menteri pasal beri perhatian setiap isu-isu spesifik yang dikemukakan oleh ahli-ahli Parlimen. Saya nak kemukakan kawasan saya ni, Yang Berhormat Menteri. Dulu ketika Barisan Nasional, kita dah luluskan jalan dual carriageway Kelawang ke Lulangan. Kemudian Yang Berhormat Menteri ada bagi tahu saya, ini jalan negeri. Dulu saya tak tahu kenapa pula dulu boleh lulus, sekarang dah tak boleh lulus. Itu technically saya tak faham Yang Berhormat Menteri. Cumanya Yang Berhormat Menteri, saya nak minta benar-benar pertimbangan dan pertolongan Yang Berhormat Menteri. Jalan ni sangat perlu. Ni Raya Haji baru ni Yang Berhormat Menteri, daripada kawasan saya, biasanya lokal, orang tempatan Yang Berhormat Menteri daripada kawasan saya pergi ke satu kawasan yang lain sekitar 20 km, biasanya 10-15 minit. Baru ni dia makan masa 45 minit. Bukan kesalahan orang lain, kesalahannya daripada Bentong datang, daripada Kedah, bukan daripada Kedah, daripada Pantai Timur datang, daripada Selatan datang, gunakan laluan kawasan saya Yang Berhormat Menteri. Semua itu boleh selesai, masalah Gombak boleh selesai, masalah Pantai Timur boleh selesai, masalah Selatan boleh selesai kalau Yang Berhormat Menteri spend sedikit duit, 32 km buat dual carriageway Kelawang Lulangan. Yang Berhormat Menteri cakap dalam Parlimen, okay, by all means done Jelebu. Saya minta tolong Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Jelebu. Terima kasih. Ada seminit ni. Tinggi harapan Yang Berhormat Jelebu ni. Bukan saja cakap dalam Parlimen, jumpa saya dah banyak kali minta sangat projek ni. InsyaAllah saya akan bawa ke EPU, dan Yang Berhormat Jelebu pun kena merayulah dekat EPU supaya dapat diluluskan, dan insyaAllah kalau luluskan, KKR sebagai agensi pelaksana, kita akan laksanakan insyaAllah. Terima kasih Menteri. You are the man, sir. Okey. Yang Berhormat Menteri, Hulu Selangor. Hulu Selangor ada satu. Ambil masa 1 minit. Saya nak bangkitkan isu iaitu permohonan untuk jalan daripada Sungai Cho hingga ke Hulu Benam, iaitu di kawasan Parlimen Hulu Selangor, untuk dinaik taraf ataupun dilebarkan. Ini ditolak oleh EPU berpuluh-puluh tahun dah. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri, pengangkaan kemalangan jalan raya daripada tahun 2017 hingga ke pertengahan tahun Jun 2020, kemalangan tu
mengangkat angka sampai 15,000 daripada kemalangan maut, kemalangan parah dan kemalangan ringan. Jadi saya mohon sangatlah Yang Berhormat Menteri supaya untuk melebar ataupun menaik taraf jalan daripada FT01 iaitu daripada Sungai Chow hingga ke Hulu Benam untuk sama-sama rakyat di luar bandar menikmati keselesaan kesejahteraan bersama-sama. Itu saja. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan ambil maklum dan saya akan kemukakan sekali lagi permohonan ini untuk dipertimbangkan. Jadi Datuk Diputua, saya kira waktu saya dah habis. Yang lain-lain nanti kalau tak ada boleh tulis surat kepada saya apa permohonan yang spesifik. InsyaAllah kita akan respon. Saya bagi satu last untuk keluar sebab daripada negeri yang sama dengan saya. Sila Terima kasih Timbalan Speaker kerana isu yang saya nak bangkitkan ini berkaitan dengan kawasan Timbalan Speaker juga iaitu Jalan Raya FT50. Saya ingin ambil perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa FT50 ni perlu naik taraf segera kerana sebenarnya pada hari Rabu minggu lepas apabila saya berbahas baru berlaku satu kemalangan. Dan saya dimaklumkan pada pagi ini bahawa mangsa kemalangan dalam tu sebenarnya adalah anak saudara Yang Berhormat Teprau. Baru 20 tahun. Seorang gadis sudah hilang nyawa dia. Dan saya dimaklumkan bahawa juga sebenarnya fasa 3A untuk jalan raya ini akan dilaksanakan tahun ini. Dan saya harap projek ini tidak akan delay. Dan yang paling penting, dari Tol Air Hitam hingga kawasan saya iaitu fasa 3B, saya pun minta kalau boleh Menteri approve dan laksanakan segera supaya nyawa rakyat diselamatkan. Terima kasih. Saya akan bermaklum seperti mana saya katakan tadi, ianya akan dilaksanakan tertakluk pada peruntukan daripada agensi pusat. Satu lagi lah Menteri. Cukup dah. Jalan Parit Seputih. Jumpa Menteri secara langsung. Jalan Parit Seputih. Baik, terima kasih.